Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Senator Tuan Haji Suruandi Saad. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setinggi tahniah dan penghargaan diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam memacu negara ke arah keluarga Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Berdasarkan tema rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini, Datuk Seri Yang di-Pertua, rancangan Malaysia ke-12 dirangka berdasarkan penyatuan dan semangat rakyat yang saling membantu ketika negara berdepan ancaman pandemik COVID-19. Justru itu, aspek yang sangat perlu dititik beratkan adalah dengan melihat pembangunan semula ekonomi negara ini perlu melibatkan penyertaan semua rakyat agar rancangan Malaysia ke-12 ini tercapai. Tuan Yang di-Pertua, kerangka yang bersifat holistik dan menyeluruh bagi merealisasikan rancangan Malaysia ke-12 adalah pelan jangka sederhana negara yang bersama-sama pelan lain yang digubal oleh kerajaan sebelum ini, termasuklah 8 pakej ekonomi bernilai 530 bilion, pendekatan 6R, Pelan Pemulihan Negara, Dasar Revolusi Perindustrian keempat, Majlis Tindakan Perubahan Iklim, aspirasi pelaburan nasional, program wakaf, pelan pemerkasaan kepimpinan komuniti rukun tetangga 2021 hingga 2030, rangka tindakan ekonomi digital Malaysia, dasar sains dan teknologi negara 2021 hingga 2030 serta wawasan kemakmuran bersama 2030. Berdasarkan 9 fokus dengan 3 tema, 4 pemangkin dasar dan 14 pemacu perubahan dasar rancangan Malaysia ke-12 ini, agenda perubahan yang dipacu perlulah berlandaskan realiti sebenar kehidupan rakyat Malaysia bagi memasuki era endemik COVID-19 pada ketika ini. Tuan Yang di-Pertua, agenda kemanusiaan dan kesejahteraan pekerja oleh pihak majikan atau syarikat merupakan fenomena global dan Malaysia tidak terkecuali menerima tempias dan kesannya akibat penularan pandemik COVID-19 ini. Berdasarkan data perangkaan Sistem Insurans Pekerjaan SIP, Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PEKESO, sejak Mac 2020 sehingga 20 Ogos yang lalu, seramai 140,608 orang telah hilang pekerjaan akibat COVID-19 ini. Namun begitu, 58,530 orang yang terjejas berjaya ditempatkan semula dalam sektor pekerjaan. Tuan Yang di-Pertua, mengambil maklum pembangunan sumber manusia berhad mempunyai pelbagai inisiatif di bawah penjana yang dapat membantu pekerja hilang pekerjaan atau yang mungkin akan kehilangan kerja melalui PSMB melaksanakan skim penempatan dan latihan di bawah inisiatif penjana. Selain itu, melalui portal My Future Plan dengan My Future Jobs dengan izin pada 2020 sehingga 10 September lalu, seramai 1.13 juta pencari pekerja didaftarkan dan sebanyak 2.31 juta kekosongan jawatan diiklankan di platform itu. Tuan Yang di-Pertua, persoalan berbangkit berkaitan program kemahiran semula dan peningkatan kemahiran yang diberikan kepada pekerja-pekerja yang telah kehilangan pekerjaan ini, sejauh manakah kejayaan program-program latihan rentas kementerian yang telah dilaksanakan sepanjang tahun lalu telah memberi manfaat kepada golongan terjejas tersebut. Bahkan, bagaimana pula pandangan dan kerjasama yang diberikan oleh pihak swasta dalam memberi latihan kepada golongan yang perlu menukar kemahiran bagi memenuhi kriteria permintaan pekerjaan pada ketika ini. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bilangan penduduk bekerja meningkat kepada 15%
juta pada Ogos yang lalu berbanding 15.29 juta orang pada Julai. Hal ini menunjukkan kedudukan tenaga buruh semakin baik pada Ogos. Berikutan lebih banyak aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi dengan pematuhan prosedur operasi standard ataupun SOP. Tuan Yang di-Pertua, apakah sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian bagi manfaat guna tenaga dan penempatan semula pekerja yang kehilangan pekerjaan selepas negara memasuki fasa endemik nanti? Bantuan kepada golongan B40 dan M40. Yang amat berhormat Perdana Menteri turut menyentuh kepentingan memperkukuh keluarga Malaysia dengan memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan, pengagihan peluang dan hasil lebih saksama, serta tumpuan kerajaan membasmi kemiskinan tegar dan merapatkan jurang pendapatan yang menjadi antara 9 fokus utama RMK yang ke-12. Bantuan tersasar seperti pemberian wang tunai dan perlindungan sosial sudah pasti akan diteruskan kepada mereka yang layak. Manakala program pemerkasaan ekonomi, komuniti bandar dan skim pembangunan kesejahteraan rakyat di luar bandar dengan peruntukan berjumlah RM1.5 bilion dijangka akan diperkukuh bagi meningkatkan kebolehpasaran, kesejahteraan dan kuasa beli keluarga B40. Namun begitu, apakah tindakan segera yang dibuat bagi mengkaji kadar kemiskinan? Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan metodologi pendapatan garis kemiskinan ataupun PJK 2019, PJK nasional adalah sebanyak RM2,208 sebulan. Berbanding dengan PJK 2016 yang mengguna pakai metodologi 2005 iaitu 980 sebulan. Oleh itu, kadar kemiskinan mutlak adalah 5.6%, terdiri dari 400,441 isi rumah pada tahun 2019 berbanding 7.6% meliputi 525,743 isi rumah pada tahun 2016. Kadar kemiskinan bandar adalah 3.8% dan kadar kemiskinan luar bandar sebanyak 12.4% bagi tahun 2019. Tuan Yang di-Pertua, dengan situasi terkini, seperti yang kita ketahui, lebih ramai golongan M40 berpotensi bertukar status menjadi B40. Sudah tentunya PJK ataupun pendapatan garis kemiskinan nasional ini perlu dikaji semula dan digariskan mengikut situasi yang relevan pada masa kini. Tuan Yang di-Pertua, hal ini juga sikit sebanyak akan menjejaskan bantuan yang diberikan kerana masalah data yang tidak dikemas kini. Hal ini perlu disegerakan bagi memastikan tiada keciciran dalam pemberian bantuan yang disalurkan daripada pelbagai pihak bagi membantu kelangsungan hidup rakyat, terutamanya golongan yang terjejas akibat pandemik ini. Tuan Yang di-Pertua, aspek kecemerlangan modal insan. Setelah lebih 2 tahun pembelajaran dan pengajaran dilakukan secara dalam tarian ataupun PDPR, sudah pastinya ada sebilangan kecil pelajar yang akan terjejas dan tidak dapat mengikuti era baru pembelajaran. Hal ini termasuklah akibat daripada kekangan mobiliti dengan izin ataupun gadget bagi menjayakan PDPR ini. Sehingga ini, berapakah jumlah keciciran murid terkini yang telah dikenal pasti oleh Kementerian Pendidikan serta apakah tindakan segera yang telah diambil bagi memastikan pelaksanaan PDPR ini tidak menjadi punca utama peningkatan jumlah keciciran murid? Tuan Yang di-Pertua, malahan antara hala tuju pendidikan prasekolah negara ialah menyasarkan kemahiran membaca, menulis dan mengira ataupun 3M berada pada tahap yang sepatutnya sebelum murid masuk ke tahun 1. Kekangan pengurangan waktu persekolahan akibat pelaksanaan PKP sepanjang tahun 2020 dan 2021 menyebabkan mereka tidak berpeluang untuk meningkatkan kemahiran 3M. Bagaimana pula transisi dari para sekolah ke tahap 1 ini dilaksanakan secara menyeluruh pada tahun hadapan. Tuan Yang di-Pertua, dalam merencanakan agenda kecemerlangan pendidikan pada masa ini ataupun dengan izin Pass with Flying Colours, kecemerlangan dalam peperiksaan
bukanlah satu-satunya aspek utama. Terutamanya selepas anak-anak ini setelah sekian lama menjalani PDPR yang berkomunikasi secara satu hala, perlulah ada keseimbangan bagi memberikan anak-anak ini menonjolkan prestasi maksima yang mereka ada. Tuan Yang di-Pertua, Pendidikan dan Latihan Teknologi dan Vocational ataupun TVET. Tema sambutan Hari Kemahiran Belia Sedunia pada tahun ini memberi perhatian kepada aspek daya tahan dan kreativiti belia menghadapi krisis dan persediaan penyedia latihan, teknik dan vocational dalam menyediakan modul penyampaian pembelajaran mereka era pandemik ini. Dengan keterbasan untuk mengakses pendidikan dan latihan kemahiran, golongan belia akan menghadapi masalah dalam menyediakan diri mereka untuk menghadapi dunia pekerjaan maupun kemampuan kendiri dalam mencari sumber pendapatan. Pada ketika ini terdapat lebih 1,300 institusi TVET di seluruh negara dan program-program TVET dikendalikan di bawah skop pelbagai kementerian. Persepsi TVET merupakan pilihan kedua bagi semestinya perlu dihapuskan. Justru, semua pihak termasuklah barisan pendidik dan ibu bapa perlu memainkan peranan bagi membuka ruang dan peluang kepada anak-anak untuk meneroka program TVET yang disediakan. Menerusi agenda pemerkasaan yang digariskan dalam Malaysia yang ke-12 ini, apakah kerjasama rentas kementerian yang dicapai bagi terus memacu aliran TVET ini bagi memastikan sentimen pilihan kedua ini dihapuskan secara total. Dan akhir sekali, pembangunan masa depan Perlis. Pada tahun 2018, Kementerian Belia dan Sukan ataupun KBS berhasrat memastikan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang, setiap negeri akan mempunyai kemudahan sukan dan memiliki sekurang-kurangnya sebuah litar perlumbaan bagi memperkasakan sukan permotoran di negara ini. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian pernah berhasrat mahu menjadikan Malaysia sebagai hub sukan permotoran di Asia Tenggara suatu hari nanti dan juga di peringkat Asia. Mengambil kesempatan dan peluang ini, diharapkan usaha bagi menarik golongan belia untuk beredah santai dengan aktiviti permotoran. Sebuah litar lumba diharap dapat dibina di Perlis bagi merealisasikan hasrat KBS tersebut. Industri permotoran juga boleh menjana pendapatan untuk mereka dengan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru. Juga sebuah mini stadium dapat dibina untuk manfaat masyarakat dan seterusnya bagi kegiatan bersukan dan beredah yang lebih selesa dan kondusif untuk rakyat Perlis. Dan Yang-Pertua, seterusnya cadangan plan rangka tindakan ekonomi biru yang direncana dalam Malaysia rancangan Malaysia yang ke-12 ini diharap dapat memanfaatkan sekaligus merancakkan sektor ekonomi ini di Perlis khususnya yang boleh diketengahkan. Ini melibatkan potensi pembinaan pusat pendaratan ikan laut dalam di Sanglang. Diharapkan peruntukan sewajarnya dapat disalurkan oleh kerajaan pusat bagi pembangunan infrastruktur, naik taraf dan melebarkan jalan bagi memudahkan urusan keluar masuk kenderaan berat di kawasan tersebut. Seterusnya, menyentuh sedikit berkaitan isu penyeludupan yang masih tiada jalan penghujungnya. Sejauh manakah pelaksanaan PKP dan PKPD telah memberi impak kepada pengurangan aktiviti penyeludupan terutamanya di Bukit Kayu Hitam dan Padang Besar. Bahkan, bagi meningkatkan kawalan di sempadan Malaysia-Thailand daripada aktiviti jenayah dan penyeludupan. Rancang RM48 juta diluluskan bagi perolehan 16 drone berkuasa tinggi. Usaha ini disambut baik dan amat dihargai. Cadangan pembinaan jalan keselamatan dan pembangunan ataupun KESBAN di sempadan Malaysia-Thailand iaitu dari Padang Besar hingga Bukit Kayu Hitam di Kedah sepanjang 26.2 km dilihat mempunyai potensi besar bagi mengekang aktiviti penyeludupan. Namun pada masa yang sama, di sepanjang jalan baru ini, aktiviti perniagaan boleh dibangunkan bagi merancakkan ekonomi setempat. Dan penutup, akhir kata diharapkan aspirasi kerajaan melalui pembentangan rancangan Malaysia ke-12 ini dalam memastikan setiap ahli keluarga Malaysia tanpa mengira bangsa, agama,
dapat menikmati tahap kehidupan yang wajar dan akan memastikan tiada yang tercicir atau tiada yang tercicir akan terlaksana. Perancangan inklusif rancangan Malaysia ke-12 ini diharapkan dapat mengembalikan kegemilangan dan terus memacu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus membawa manfaat kepada keluarga Malaysia hendaknya. Saya dengan ini menyokong rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Tuan Suraidi Sa'ad.